illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Jadi kita buat sedikit ulang kaji untuk perbincangan usrah kita. Dan dahulu pada peringkat awal kita wujudkan usrah, kita telah pun berbincang dalam buku ni. Dalam buku ni kita dah bincang tentang peraturan usrah, iaitu nizamul usrah ataupun sistem manhaj, sistem usrah. Jadi usrah ni yang kita tahu adalah bermakna keluarga, dan dalam usrah ni lah kita berusaha sedaya upaya kita dengan kemampuan yang kita ada untuk kita bersama-sama berkumpul, muzakarah, berbincang, dan kita boleh buka Quran, boleh buka hadis, boleh buka kisah-kisah sahabat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk jadi bekalan kepada kita, untuk memberi kefahaman kepada kita, keyakinan kepada kita. Kan kita kata kita seorang Muslim, kita mestilah berfikir, cara berfikir kita cara Islam. Bila kita kata kita Muslim, cara bertindak, kelakuan kita, akhlak kita mestilah Islam. Bila kita kata Muslim, cakapan kita, tindak tanduk kita mestilah mengikut apa yang telah digariskan oleh Islam. Jadi itu yang kita nak belajar daripada usrah ni. Bukan setakat kuliah, ceramah sebagainya, tapi usrah ni lebih kepada perbincangan, perbahasan bagaimana kita nak sama-sama bangun beramal untuk melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai hamba di sisi Allah SWT. Jadi nizamul usrah ni, peraturan usrah ni, kita buat ulang kaji sedikit. Jadi mukadimah, kalau sahabat ada buku ni, siapa yang ada buku ni dulu, lihat muka surat 45. Jadi dalam mukadimah tu disebut Islam sangat memandang berat untuk membentuk perpaduan antara penganut-penganutnya. Jadi sebagaimana komuniti-komuniti umat atau manusia yang lain, kadang-kadang kita berkomuniti ataupun kita bersama dalam satu kumpulan ni, apa tujuan dia? Untuk sama-sama berada dalam satu cita-cita, satu tindak tanduk untuk melaksanakan satu cita-cita. Jadi dalam Islam ni, bila kita kata Islam, anta pun Islam, yang lain pun kata Islam, mestilah kita punya satu matlamat yang sama. Jadi matlamat kita ni adalah sebagai hamba di sisi Allah SWT. Kan dalam Quran disebut tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Jadi dalam usrah ni, bila kita kata kita nak bangun bersama Islam, nak menghayati Islam, kita nak sama-sama bagaimana nak melaksanakan Islam tersebut. Mestilah datangnya daripada keilmuan, kefahaman yang sama tentang Islam itu sendiri, bahawa kita bangun dapat melaksanakan. Jadi disebut kita antara penganut di mana ikatan itu dapat dilahirkan melalui usrah-usrah ini, dapatlah orang Islam itu dipimpin ke arah contoh-contoh pujian yang tertinggi. Jadi itu harapan kita lah. Makna kita ni nak jadi contoh kepada orang lain. Sebagai seorang Muslim, bagaimana yang sepatutnya. Oleh itu, hendaklah saudara-saudari memandang berat untuk turut menjadi batu-batu yang sihat. Jadi Islam ni, antara orang Islam dengan orang Islam ni, dia menjadi batu-bata kepada Islam. Ada sebahagian menjadi dinding, ada sebahagian menjadi foundation, ada sebahagian menjadi tiang, ada sebahagian menjadi tingkap, jadi atap dan sebagainya. Jadi binaan Islam tu mesti satu binaan yang menyeluruh, yang kukuh. Begitulah keadaan umat Islam yang sepatutnya dibentuk melalui Islam tu sendiri. Jadi kalau tak dapat dibentuk, itu apa yang berlaku yang sedang kita saksikan lah. Mana Islam tu tidak dihayati dengan
sebaiknya, sesempurna yang sepatutnya sebagaimana yang ditunjuk oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi insyaallah kita sambung di lain siri lah, insyaallah. Jadi itu mukadimah dulu daripada apa yang kita bincang, itu tentang peraturan usrah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.